Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala penghargaan buat sidang maya yang dikasihi sekalian. Barisan hakim yang bijak lagi tinggi ilmunya, guru-guru pembina negara bangsa dan rakan-rakan seperjuangan generasi pemimpin masa hadapan. Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berburu ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Petikan sajak guru oh guru karya sastrawan negara kita iaitu Usman Awang sememangnya menjadi pemangkin untuk saya memberikan pidato yang bertajuk Cabaran Pendidikan dalam Era Globalisasi. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum gendang dipalu, sebelum tingkah ditari, izinkan saya memberikan definisi tajuk pidato ini sebelum dikupaskan dengan lebih lanjut. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kata cabaran membawa maksud kepada sesuatu yang menguji kemampuan. Kata pendidikan pula membawa maksud kepada aktiviti pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, rohani dan jasmani manusia. Manakala frasa era globalisasi membawa maksud satu zaman yang cara hidupnya tanpa sepadan dan saling berkaitan antara satu sama lain. Secara konseptualnya, tajuk pidato ini boleh didefinisikan sebagai proses menyingkirkan batasan atau sempadan untuk mewujudkan dunia terbuka dalam proses pembelajaran dan pengajaran sama ada di sekolah maupun institusi pengajian tinggi. Hadirin yang dikasihi sekalian, tajuk pidato saya ini dicerahkan kepada 3 isi utama, iaitu yang pertama, cabaran membentuk kurikulum pendidikan dalam era globalisasi. Yang kedua, cabaran profesionalisme guru yang bersaing dengan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, cabaran meletakkan para pelajar pada landasan moral yang betul. Hadirin sekalian, indikator yang pertama, cabaran membentuk kurikulum pendidikan dalam era globalisasi. Kesan globalisasi sememangnya telah mencabar proses sistem pendidikan di negara kita kerana perlu bersaing untuk menyesuaikan diri supaya dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Oleh itu, mengubah kurikulum pendidikan selaras dengan peluang globalisasi amat diperlukan. Kurikulum pendidikan perlu mengalami transformasi dan diberikan nilai tambah agar relevan dan berupaya melahirkan pelajar yang mampu menghadapi persekitaran global. Proses transformasi ICT yang telah dibangunkan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah menjadi salah satu contoh usaha yang telah meningkatkan kemahiran ICT dan kemahiran digital dalam kalangan para pelajar. Perubahan ini amat diperlukan supaya sistem pendidikan di negara kita tidak ketinggalan dan mampu melahirkan pelajar-pelajar yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Hadirin sekalian, indikator yang kedua, cabaran profesionalisme guru yang bersaing dengan kemajuan teknologi. Sebagai bidang yang terkait rapat dalam pembangunan sumber manusia, terutamanya amat dipengaruhi oleh persekitaran, bidang pendidikan khususnya golongan guru tidak dapat menarik nafas lega apabila perlu bertatih mengenali monitor,
slot disket, CD-ROM dan keyboard. Seterusnya muncul pula software Word, Apple, Windows dan sebagainya. Belum sempat menarik nafas lega, ledakan terus berlaku apabila pelbagai inovasi teknologi dilahirkan yang memerlukan para guru ini memanfaatkan teknologi ataupun terus berada di kawasan yang selesa, seperti berada di bawah tempurung. Kemahiran ICT dan interaksi global membolehkan para guru meluaskan konsep pembelajaran jika pembaharuan ini disambut secara positif. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, indikator yang ketiga, cabaran meletakkan para pelajar pada landasan moral yang betul. Kesan pengglobalisasian telah memberikan ruang kepada para pelajar untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu di luar sukatan pelajaran. Penggunaan internet telah menyaksikan rampakan penyebaran maklumat sama ada melalui laman forum, jurnal, ensiklopedia dan sebagainya. Namun begitu, cabaran utama globalisasi ini ialah perubahan gaya hidup. Terlalu sukar untuk meletakkan para pelajar pada landasan moral yang betul kerana kesan globalisasinya yang menjangkaui sempadan. Hal ini dapat dilihat dengan kes-kes salah laku yang berlaku di sekeliling kita. Internet sememangnya memberikan banyak kebaikan kepada kita. Namun, pada masa yang sama, internet ini membolehkan merosakkan moral pelajar. Contohnya, para pelajar ini dengan sewenang-wenangnya boleh melayari dan mempelajari budaya kuno yang akan merosakkan akhlak manusia. Hadirin yang dikasihi sekalian, kesimpulannya, cabaran globalisasi ini akan terus berlaku dan kita tidak boleh menjadi seperti katak di bawah tempurung yang mengasingkan diri daripada dunia yang sebenar. Kita juga tidak boleh menongkah arus kerana perkara ini hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Jadi, walau apa-apa pun cabaran yang kita hadapi, kita perlulah terus melangkah ke hadapan kerana kepesatan globalisasi akan mengubah bidang pendidikan menjadi lebih dinamik dan relevan. Oleh itu, kerjasama semua pihak amat diperlukan. Bak kata pepatah, ke lurah sama didaki, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.